Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada korang semua yang sudi menonton Saja Semang. Aku Faizuan. Episod kali ini, bagaimana korang nak tahu solat sunat hajat? Yang mana dalam episod kali ini aku akan tunjukkan cara-cara yang memudahkan dengan panduan yang lengkap dari permulaan awal sehingga penghabisan. Solat sunat hajat dikerjakan apabila kita memohon sesuatu hajat kepada Allah, sama ada memohon kebaikan ataupun menolak sesuatu keburukan. Allah berfirman, "Berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu." Surah Al-Ghafir ayat 60. Tidak kira sama ada doa itu dalam keadaan terdesak atau semata-mata menunaikan kewajipan, setiap doa pasti Allah akan beri perhatian. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW menerusi sabdanya yang bermaksud, doa itu ialah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Riwayat Al-Hakim. Mari kita lihat dulu apakah fadilat dan kelebihan solat sunat hajat ini. Pertama, berasa tenang setelah bebanan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadi lebih bersifat ikhlas, menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, berasa yakin dengan apa yang berlaku. Dan keempat, permohonan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sunat hajat boleh dilakukan pada siang dan malam, terutama apabila suatu hajat yang baik untuk dipohon kepada Allah. Namun, lebih afdal jika ia dilakukan pada waktu tengah malam, sama ada pukul 1, 2 ataupun 3 pagi. Setelah bangun daripada tidur terlebih dahulu, hendaklah solat tahajud. Selepas itu, barulah mulakan solat sunat hajat ini. Setelah bersedia dengan wuduk, mulakan solat sunat hajat dengan lafaz niatnya. Usalli sunatal hajati rakataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat ini dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Solat hajat yang paling afdal ialah 12 rakaat 6 kali salam. Pada rakaat yang pertama, bacalah surah Al-Fatihah dan diikuti ayatul kursi surah Al-Baqarah ayat 255 sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuzuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم. Selepas bacaan surah Al-Baqarah ayat 255, terus rukuk seperti biasa, terus lakukan perbuatan dalam solat dan bangun semula untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, bacalah surah Al-Fatihah dan diikuti pula surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 11 kali. Semasa sujud terakhir, iaitu sebelumnya tahiyat akhir, seeloknya bacalah tasbih. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebanyak 40 kali. Maksudnya, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku daripada golongan-golongan yang zalim. Jika tidak dibaca tasbih tersebut atau setelah cukup bilangan bacaan tasbih, maka pohonlah sebarang hajat di dalam hati sewaktu masih dalam keadaan sujud. Seterusnya, bangkit daripada sujud, membaca tahiyat akhir dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian, sesudah salam, bacalah doa yang ingin korang doakan. Seeloknya, gunakanlah bahasa sendiri atau berdoa sebagaimana dalam doa yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu, memperoleh segala kebaikan, menyelamatkan daripada kejahatan, memperolehi syurga dan selamat daripada api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar ucapanku, melihat tempat tinggalku, mengetahui lahir batinku
dan tidak ada satu urusan pun daripada urusanku yang tersembunyi daripada pengetahuanmu. Aku adalah hamba yang sengsara dan amat memerlukan, hamba yang memohon bantuan, hamba yang penakut, yang meminta dikasihani, yang mengakui dan menyatakan semua dosa-dosanya kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu sebagaimana meminta si miskin, dan aku berdoa kepadamu seperti doa-doa orang berdosa yang amat hina. Aku memohon padamu seperti orang penakut lagi buta, juga seperti berdoanya orang yang merendahkan jiwanya, merendahkan raga, wajah serta hidungnya kepadamu. Jika hajat mahu menjadi kaya, mintalah kaya yang beriman, dermawan lagi berkat. Semoga harta menjadi bekalan di akhirat. Jika mahu zuriat, pohonlah zuriat yang soleh, sihat dan murah rezeki. Doa anak soleh tidak putus walaupun selepas kematian. Jika memohon jodoh, biarlah jodoh yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Biar Allah yang mengaturnya. InsyaAllah hajat yang baik akan dimakbulkan, sama ada cepat ataupun lambat. Sekian saja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi manfaat kepada khususnya bagi nak tahu bagaimana panduan untuk menunaikan solat sunat hajat. Dengan itu, salam daripadaku, Fahizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.